Sejak kebelakangan ini, kes penderaan kanak-kanak semakin hari semakin meningkat. Ini amat merisaukan untuk penjaga menghantar anak-anak kecil mereka di pusat asuhan. Pada pendapat saya, Jabatan Kebajikan Masyarakat perlu memantau lebih kerap di pusat asuhan yang baru didaftarkan. Penderaan kanak-kanak ini bermaksud dera ataupun satu perbuatan zalim yang dilakukan kepada golongan kanak-kanak. Biasanya, ia ditakdirkan kepada mereka yang berusia 18 tahun dan ke bawah. Penderaan kanak-kanak ini boleh dikelaskan kepada beberapa jenis, antaranya ialah penderaan fizikal, penderaan mental dan penderaan seksual. Media massa tidak terlepas dari memaparkan isu penderaan yang sering dilakukan oleh ibu bapa kandung anak itu sendiri. Penderaan boleh mengakibatkan kecederaan, kecacatan dan kematian. Sebenarnya ada beberapa faktor berkaitan dengan penderaan kanak-kanak. Antara faktor-faktornya ialah kekurangan ilmu dalam menjaga anak, ibu bapa pernah menjadi mangsa penderaan, pegangan agama yang rapuh, tekanan dan gangguan emosi, dan juga kedudukan ekonomi keluarga yang tidak kukuh. Antara faktor yang pertama ialah kekurangan ilmu dalam menjaga anak. Kurangnya ilmu keibubapaan dalam menjaga anak-anak merupakan antara penyebab masalah penderaan kanak-kanak. Kini, semakin ramai pasangan yang berkahwin muda dan mereka belum bersedia untuk memikul tanggungjawab sebagai ibu bapa. Hal ini dikatakan demikian kerana pasangan muda menganggap bahawa hidup mereka masih remaja dan tidak berfikir secara logik atau rasional. Mereka juga tidak mempunyai kemahiran dan pengalaman dalam menguruskan anak-anak. Orang muda pula sering berdarah panas dan mudah naik marah dengan kesalahan-kesalahan kecil yang dilakukan oleh anak. Faktor kedua, ibu bapa merupakan mangsa penderaan di masa silam. Dan faktor ketiga, pegangan agama yang rapuh, salah satu punca penderaan kanak-kanak. Disebabkan sejarah penderaan mereka hilang pertimbangan dan mengambil keputusan untuk melakukan penderaan seperti mana yang dialami mereka pada zaman-zaman kanak mereka. Faktor paling utama berlakunya masalah penderaan anak-anak ini ialah kurang pendidikan agama di kalangan ibu bapa. Ini adalah berita-berita isu semasa penderaan pada tahun ini. Faktor yang keempat iaitu tekanan dan gangguan emosi. Tekanan dan gangguan emosi ni boleh menyebabkan tekanan di tempat kerja, masalah kewangan, masalah rumah tangga. Tekanan di tempat kerja ni boleh juga disebabkan oleh bos yang selalu pressure kita buat kerja sampai siap. Kalau tak, produktiviti kerja kita ni merosot. So, bila merosot, kemungkinan besar kita akan dibuang kerja. Selain tu, masalah tempat kerja ni, masalah rakan sekerja, masalah kerja yang menimbun. Balik kerja, stres. Sebab kerja tak siap lagi, kena marah dengan bos. Lepas tu balik-balik, kena hadap jam. Kemudian sampai di rumah, ibu bapa ni mempunyai tanggungjawab. Iaitu perlu mengemas rumah, layan kerana anak-anak. Untuk anak-anak ni mendapatkan kasih sayang. So, anak-anak ni minta tu, minta ni, so kita macam stres. Kita penat balik kerja, lepas tu nak kena layan kerana anak-anak lagi. So masalah kewangan ni pula boleh disebabkan oleh hutang-hutang. Dan akhir sekali ialah masalah rumah tangga, iaitu perselisihan fahaman. So sebabkan semua tu boleh jadi ibu bapa ni sukar untuk kawal diri semasa marah dan anak-anak ni menjadi mangsa penderaan untuk melepaskan marah mereka. Faktor kelima ialah faktor penderaan kanak-kanak dari segi ekonomi. So, kenapa kita kaitkan ekonomi dengan penderaan kanak-kanak? Ibu bapa, contohnya, ibu bapa tugas dia adalah untuk mencari sumber pendapatan untuk ahli keluarga, untuk support ahli keluarga dia. Tapi kalau bila tak dapat support ahli keluarga dia tu, apa yang akan terjadi? Beliau akan down dan stres. Dan bila stres dan down, apa diorang akan buat? Diorang akan mendera kanak-kanak. Anak-anak mereka ni tak akan bermaya untuk lawan balik. So, itu je lah yang bagi mereka adalah option yang paling mudah. Sebab anak mereka itu sendiri, mereka jadi sebegini. Mereka hidup susah dan sebagainya. So dari situ kita boleh nampak itulah punca-punca penderaan kanak-kanak dari aspek ekonomi. Penderaan kanak-kanak juga boleh berlaku kerana pengambilan dadah dan arak.
Pengambilan dadah dan arak ini akan menyebabkan penggunanya akan kehilangan kewarasan lalu mendatangkan kecederaan kepada orang-orang sekitarnya. Ibu bapa yang mengambil benda haram ini akan mencederakan kanak-kanak mereka, juga boleh memaksa anak-anak mereka yang tidak bersalah untuk mencari sumber kewangan agar mereka dapat meneruskan tabiat buruk mereka itu. Kekurangan ilmu dalam menjaga kanak-kanak, pegangan agama yang rapuh, tekanan emosi, ekonomi yang tidak stabil dan penyalahgunaan dadah antara faktor-faktor utama yang terjadinya kes penderaan kanak-kanak. Mereka juga merupakan aset pewaris negara yang akan menerajui tampuk kepimpinan negara pada masa akan datang. Oleh itu, semua pihak harus bekerjasama menggalas tanggungjawab demi mewujudkan masyarakat madani menjelang tahun 2050. Oleh itu, hargailah anugerah ilahi yang tidak ternilai ini.